Okey, untuk collection Suami Uzwa kali ini menarik ya. Lebih menarik sebab dia menekankan Nusantara tu sendiri. Ya, di mana kita tengok Nusantara ni, kita nampak Nusantara ni bukan daripada Indonesia tetapi semua Nusantara Kepulauan Melayu. Bermaksud kita ada nampak ini di Indonesia, nampak di Malaysia kita ada, dan juga belah-belah Kelantan kita ada untuk seperti corak-corak wayang kulit. Di situ kita boleh tackle masyarakat untuk membeli satu baju tu yang mana menekankan budaya tu sendiri. Benda itu mesti yang paling penting lah. Jadi dalam kali koleksi kali ini saya memilih untuk yang baju seperti kurta ni boleh buat dua pemakaian. Yang pertama untuk kita boleh buat solat dan yang kedua kita boleh buat casual. Itu yang paling penting lah bagi saya. Okey, ucapan untuk Suami Uzwa ini adalah dia memang dah banyak outlet tapi dia dah masuk dalam Robinson ni. Mungkin selepas PKP habis ni mungkin dia boleh membesarkan lagi, bukan saja di Malaysia, di Singapura, di Brunei dan di Indonesia, insyaAllah lah, untuk dia boleh kawal butik dia di Asia Tenggara ni. InsyaAllah itu yang harapan saya lah, bagi sebagai kawan dan sebagai penggemar fashion, kita akan support terutama local brand tanah air. Okey, kita sedia maklum, bukan tertekan. Saya tak ada masalah dengan masyarakat, tetapi masyarakat yang bermasalah dengan orang-orang di luar sana. Sebab apa? Dalam masa PKP 2 bulan di rumah, kebanyakan masyarakat ni memegang handphone 24 jam, 24 jam. Masing-masing stres, saya faham itu. Masing-masing stres dengan kerjanya terbantut, dengan kewangannya makin bersusut. Saya faham itu. Jadi diorang ni nak mengusik dan nak membuat satu benda yang menghiburkan hati mereka. Saya tak salahkan semua orang. Saya rasa macam benda tu ada bahagian saya. Mungkin bahagian saya dapat macam tu, saya terima hati yang terbuka dan kemudian Allah gantikan yang lebih baik daripada sebab itu. Itu yang niat saya lah. Jadi alhamdulillah, bila selepas PKP rezeki saya makin melonjak lah. Maksudnya bisnes saya makin maju. Perniagaan saya di online pun banyak yang membelinya. Di Shopee habis, sold out. Baik di Indonesia sold out semua. Saya ingat time PKP tu orang tak membeli, tetapi produk saya penjualannya makin meninggi dan makin naik. Jadi bila saya buat online untuk menjual sushi, dan saya bagi semua free gift kepada sahabat-sahabat saya, selebriti, saya allocate dalam 50 orang selebriti, saya bagi semua. Alhamdulillah, mereka support semuanya. Dan diorang pun berniaga juga di rumah dan bagi kat saya support. Maknanya kita support each other lah, berniaga macam tu. Jadi saya harapkan kali ini orang di luar sana janganlah membuat masalah kepada orang lain itu kan. Kalau ada masalah tu simpan dalam diri kita, mungkin Allah akan bagi lebih baik apa yang kita lakukan. Itu yang niat saya lah, untuk masyarakat kat luar sana. Jangan kata buat onar lah macam tu kan. Betul. Sebab kita dalam target kita, saya dah habis banyak duit lah untuk buat collection hari raya, di mana kita dah standby untuk collection hari raya tu pada bulan 9 ya. Dan dah siap, kita start buat marketing, nak buat fashion show semua. Terjadi pula PKP, kita tak minta benda tu, perkara tu jadi semua. Jadi saya pun rasa terkilan lah, sebab staff pun ramai dekat saya punya kedai tu. Jadi saya terpaksa menjual barang tu dengan buang harga yang begitu banyak ya. Dan kemudian niat saya, beberapa pieces baju tu memang kita bagi kat frontliner lah. Kita bagi 1000 pasang untuk frontliner. Satu hari kita allocate dalam 30 orang frontliner. Jadi waktu yang sama juga kita bagi free, dan mereka yang datang tu support saya dan membeli barang lah. Kebanyakan yang frontliner tu kita bagi satu baju, ataupun baju kurta ataupun baju kurung, tapi dia nak membeli untuk anak-anak mereka juga. Jadi waktu yang sama saya bagi percuma dan mereka support saya balik jugalah. Itu yang saya boleh cover sikit lah untuk gaji pekerja selama 2 bulan lebih, 3 bulan juga lah mereka tak bergaji, dan saya tak mampu nak bayar untuk sewa kedai, 3 tingkat sewa kedai, sebab kita tak boleh toleransi dengan owner.
Jadi bila saya buat sale selama 2 minggu tu, alhamdulillah dapat cover balik semualah. Tapi saya dapat surat-surat daripada fans, surat daripada regular customer saya tu yang dekat kedai tu, supaya jangan jual jangan tutup kedai. Nanti baju mereka kita nak cek kat mana. Saya tengah berfikir lagi untuk sama ada nak menyambung ataupun nak tutup. Tengok saya punya dari segi financial syarikat dulu macam mana. Kalau sekiranya okey, kita akan sambung terus. Kita akan buat new comeback untuk fans, untuk comeback, untuk baju yang lebih cantik dan nama-nama Melayu yang kita tekankan nanti. Okey, dia sebenarnya macam ni Bang Budi. Dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya dia tak komplain apa yang saya pakai. Cuma dia kata kalau nak bergambar dengan pakaian military tu, jangan masukkan poket dalam. Mesti berdiri tegak dan gentleman lah. Askar kan gentleman. Macam tu. Itu je. Jadi satu mamat ni daripada mana kita tak tahu, daripada kat Twitter, dia screenshot, dia orang yang mengumpul barang-barang vintage. Ya, mana barang vintage. Dia kaitkan saya dengan apa yang saya pakai. Ya. Contoh saya pakai baju USMC tu. USMC tu. Dia kata USMC tak ada lambang gitu, tak ada lambang gini. Saya beli tu daripada kolektor, daripada bundle online apa semua. Kita mana tahu, kan? Kita bukan kaji benda tu. Kan? Saya pakai baju yang nampak segak cukup. Macam tu. Untuk saya buat pergi event naik motor macam tu. Jadi diorang ni buat perkara sebab diorang ni orang yang jual bundle di dalam sosial media, di dalam internet. Saya tengok dia punya page semua baju-baju military. Baju-baju military. Jadi dia ambil kesempatan tu daripada cerita tu, dan penjualan dia akan naik macam tu. Jadi orang serang saya daripada Twitter, maki-maki saya dekat Instagram. Sehingga kan saya tutup notification komen tu sendiri. Yang mana orang yang follow saya yang boleh komen, yang follow orang saya boleh komen. Orang luar yang tak follow saya tak boleh komen. Sampai begitu sekali. Sebab saya pun silap. Sebab saya tak delete komen tu. Saya ingat tu tak ada apalah kan. Rupanya jadi isu besar, diperbesar-besarkan. Malaysia ni suka sangat viral. Padahal benda tu tak ada apa. Saya pakai segak. Ada yang Mak Saleh daripada mana semua, ramai je kalau tengok baca kat bawah tu, kat 1000 lebih komen kat bawah tu, ramai je yang suka. Daripada semua tu saya tak ada, kita tak ada tak mencontengkan arang pakaian mereka tu. Kita proud pakaian tentera tu. Sebab dia ada dia punya keistimewaan. Walaupun itu zaman Perang Dunia Pertama saya pakai baju tu. Tapi kita proud lah. Pengajaran di sini apa yang Pengajaran di sini sebenarnya jangan ambil kesempatan kepada orang lain lah. Jangan ambil kesempatan kepada orang lain yang kena, awak yang ambil kesempatan macam tu lah. Lepas tu awak menjual benda-benda yang tak sepatutnya. Kalau kasih tengok orang tu orang biasa, tak apa. Awak pun jual barang juga. Dan dia tahu netizen Malaysia akan share lah. Akan share benda tu. Dia pun komen semua, dia dapat kredit dari situ. Tak baik dapat kredit orang. Benda-benda macam ni tak perlu pun sebenarnya kan. Kalau nak betul-betul nak menjaga, buat cara betul menjaga. Buat cara marketing yang betul. Ada saluran yang betul, ada FB apps ke apa benda tu, masuklah, bayarlah macam tu. Supaya orang kenal produk awak tu. Jangan mencangkuk kepada orang yang tak terlibat. Isu cincin ni pula sebenarnya saya bukan saya yang menempah. Bukan saya yang menempah. Itu ada hadiah daripada fans saya daripada Indonesia. Kemudian saya tak upload atau apa-apa pun kat sosial media saya. Yang buat naik tu adalah syarikat tu sendirilah. Pembuat tu supaya dia bagi gift kat saya, dan saya simpan cincin tu. Saya tak pakai pun. Cuma dekat sini ada satu netizen yang tagkan Yang Mulia Tunku Idris, nampak tu, supaya menjawab. Dan saya pun dah bagi surat jawab secara terbuka. Tak sampai beberapa jam saya buat surat dan saya post kat dia, mohon maaf. Tetapi apa yang silapnya, ada orang yang buat report. Jadi terpaksalah
pergi ke balai polis, pergi ke sekarang ni sampai lanjut ke mahkamah lagi, tak settle lagi lah benda ni. Tak settle lagi. Tak settle lagi. Masih lagi dalam mahkamah lagi ya. So saya tak boleh cerita panjang lah. Jadi apa yang mahkamah minta, apa yang polis minta, saya dah bagi statement apa semuanya. Kita tunggu dan lihat lah. Jadi bukan niat saya untuk memakai. Saya pun tak tahu, saya orang awam. Ya, orang awam, saya pun tak tahu ada enactment tu pun 2017 enactment tu, dan cincin tu pun saya terima pun 2016 ya. Dia tak pakai benda tu. Jadi yang dipostkan dulu 2018, dipost di sosial media. Saya tak, sosial media saya memang tak pakai. Saya simpan, banyak orang bagi barang. Peter lah, itulah, daripada Roy Selangor apa semua saya bagi. Tapi yang dia dapat sampai dia sebentuk cincin, macam tu. Sebab dia itu ready to ship buat doyok lah. Itu yang jadi benda tu jadi membesar-besarkan. Jadi cerita ni orang kata pengajaran bagi saya lah, supaya saya pun tak tahu lambang tu ada enactment, kita tak boleh pakai. Saya pun dah pulang balik cincin tu kepada orang yang berkenaan, polis dah minta kan. Jadi saya mohon maaf sekali lagi lah kepada masyarakat semua yang mencecam saya apa semua tu. Lepas saya tak nak buat lagi lah. Kalau orang bagi apa, saya tak nak minta cincin ke apa pun, saya tak nak pakai lah macam tu. Okay, perkembangan terkini Wak, apa yang Wak nak buat akan datang ni? Perkembangan terkini ni saya ke lakonan ke apa ke? Saya tunggu filem saya akan keluar next year lah. Sebab poster pun dah siap. Dia punya tarikh bila nak? Tarikh dia kata coming soon next year lah, 2022, Abang Februari 2 lah, 2021. Jadi saya fokus dulu, kemudian dan saya akan fokus bisnes saya di Indonesia lah. Bisnes Indonesia, kalau border boleh buka, saya akan fokus kat sana dulu. Sebab marketing side, promotion, semua tim saya semua dah siapkan. Untuk masuk stesen TV semua marketing saya dah siapkan. Jadi saya pun datang aje lah di sana. Saya nak membesarkan nama lagi empire saya di sana lah. Ni bukan mengajuk lah. Sebab sana memang saya dah 10 tahun kat sana. Kalau sana boleh terima saya dengan hati yang terbuka, dekat sini bukannya semua segelintir. Cuma kerja kita jangan ikutkan hati lah. Jangan ikut hati. Takkan apa kata satu orang tu pijat tahi semuanya kena. Tak ada. Saya tak salahkan orang Malaysia, segelintir je. Tapi sayang orang Malaysia semuanya kan. Banyak yang support saya. Cuma peluang tu banyak di Indonesia. Sebab pun dah ada produk saya kat sana. Cuma nak marketing yang lebih lagi kat sana lah. Itu yang saya kena balik, dan kemudian ada rancangan-rancangan yang saya akan buat sendiri kat sana. Dengan tim management saya sana lah. Stesen TV pun minta saya buat reality show seperti fashion, seperti grooming apa semua. Dia minta saya untuk saya buat untuk show saya sendiri di sana. Tapi kita dalam plan lah untuk buat apa. Kita akan collaborate dengan stesen TV di sana. Okey, kepada semua netizen yang mana menyokong saya, alhamdulillah lah. Kita ni tanpa anda, tanpa saya ada di sini kerana anda lah. Jadi apa yang saya buat untuk anda semuanya. Saya buat baju, harga pun harga parain. Saya tak ambil harga orang kata harga meninggal je lah. Request daripada masyarakat suruh buat baju Melayu, saya buat baju Melayu. Request suruh buat casual, saya buat casual untuk anda semua. Yang mana suka memang sukalah. Itu saya berterima kasih kepada masyarakat yang mana support saya daripada dulu sampai hingga sekarang. Dalam industri saya dah lebih dalam 10 tahun lamanya. Jadi saya setakat ni alhamdulillah lah. Saya bersyukur sangat-sangat kepada semua yang menyokong saya, yang mendukung saya. Terima kasih. Yang mana yang kata-kata yang di belakang apa semua, kita jangan hirau lah. Benda ni kita orang kata biar lepas pandang. Jangan kita ambil hati sangat. Tak ada apa. Itu untuk kita punya peluru. Perlu kita simpan. Kita berjaya, kita tembak diorang balik, diorang cakap apa. Itu pesanan saya lah kepada masyarakat semua. Time PKP ni, amalkan hidup sihat, penjagaan sosial tu kena ada. Kemudian kalau boleh belajar online business, online business. Bukan kita mengharapkan, kita memang tak ada basic, tapi carilah sumber-sumber yang kita boleh belajar. Banyak ada peluang dalam sosial media ni. Dunia tanpa sepadan ni kita boleh belajar. Emahnya kita boleh jual pensel pun, kita boleh jual sebenarnya. Apa benda yang kita boleh, kalau ada ilmu kita boleh jual. Kepada masyarakat sana, jangan buang masa. Rebutlah peluang yang ada sekarang ni. Carilah peluang untuk kita
bersama-sama dengan keluarga untuk kita berjaya di masa akan datang. Amin.